Oman tampak lebih ready. Oman sedang menanti kedatangan Harimau Malaya di Muscat namun masih belum ada khabar tentang persiapan pasukan mereka. Mungkin mereka berasa selesa dari bersiap awal kerana kesemua pemain mereka sedang aktif bermain di liga masing-masing sejurus kembali dari Piala Asia di Qatar. Satu-satunya perubahan yang berlaku kepada Oman selepas Piala Asia ialah pemecatan head coach yang dianggap gagal di Piala Asia dan serta-merta mereka melantik head coach yang baru. Sebelum ini, Oman dilatih oleh coach Croatia, Branko Ivancovic. Tetapi setelah gagal membawa Oman melepasi peringkat kumpulan dan bagi memastikan mereka mara ke 3 round WCQ, Oman ambil tindakan drastik memecat Branko sejurus balik dari Doha. Walaupun Branko boleh dikatakan mempunyai rekod cemerlang bersama Oman sejak dilantik pada Januari 2020 dengan mengalahkan Jepun dalam kelayakan Piala Dunia 2022 yang membawa kepada penyambungan kontraknya, ia tetap belum cukup baik bagi Oman. Kekalahan kepada Kyrgyzstan di WCQ sebelum Piala Asia dan gagal kalahkan Thailand di Piala Asia Qatar menjadi punca utama Branko dipecat. Tak tunggu lama dan serius dalam tindakan, mereka terus melantik bekas national coach Czech Republic, Jaroslav Silhavi untuk kendalikan pasukan Oman. Perlawanan bertemu Malaysia di Muscat nanti akan jadi game pertama buat Jaroslav dan pastinya ia akan jadi kayu pengukur. Buat Jaroslav, pasti dia mahu catat kemenangan pertama buatnya sementara game tu dimainkan di depan fans mereka sendiri. Kemenangan game di Muscat akan melonjakkan Oman di tempat teratas kumpulan tetapi akan dihantui oleh Kyrgyzstan yang bertemu City di Taipei. Selain perubahan coach, kesemua pemain Oman sedang aktif bermain di Liga. 98% pemain Oman yang bermain di Piala Asia bermain di Liga Oman, seorang di Liga Bahrain manakala seorang lagi bermain di Liga Qatar. Liga Oman akan berhenti sekejap pada 9 Mac untuk beri laluan persiapan WCQ dan bersambung kembali pada 31 Mac. Ini bermakna, pasukan kebangsaan Oman akan berkumpul selama 12 hari sebelum perlawanan vs Malaysia pada 21 Mac. Oman hingga kini belum umumkan tim terbaru WCQ mereka. Oleh kerana pemain Oman sedang aktif dengan liga, head coach hanya perlu menyusun latihan taktikal dan mengkaji kekuatan dan kelemahan Malaysia untuk diimbangkan dengan mereka. Sudah pasti kemampuan Faisal Halim dan Arif Aiman di kiri kanan padang akan jadi tumpuannya manakala mengkaji bagaimana nak tembus kawalan Dion Kools dan rakan-rakan di kubu HM. Berbeza dengan HM, kesemua pemain kecuali Dion Kools dan Junior baru sahaja kembali berlatih. Hanya pemain bersama Sabah sahaja yang mendapat peluang games di Australia untuk perlawanan AFC dan Selangor pula baru tiba Bangkok untuk pre-season friendlies. Manakala pemain di JDT, TFC dan Seri Pahang sudah memulakan latihan tapi belum ada pre-season match. Pemain di kelab-kelab lain pula seperti KDFC dan KLCT, kelab mereka pun masih diambang wati dan menunggu tragedi Oktober berlaku. Kesimpulannya, jangan terlalu letakkan harapan tinggi untuk dua games beremu Oman kerana Oman tampak lebih bersedia dari Malaysia. Ditambah pula dengan status mereka di ranking ke-80 dunia dan ke-11 Asia manakala Malaysia di ke-132 dunia dan 23 Asia. Untuk kali ini, let's be humble dan jangan terlalu mat jenin. Biarlah harapan melihat kemenangan itu terletak jauh di sudut hati. Tetapi berpijaklah di bumi nyata. Oman lebih kuat dan bersedia berbanding Malaysia. Berjaya menduduki tempat kedua selepas dua game dengan Oman ini pun dah kira rezeki yang amat besar buat Harimau Malaya. Sikap terlalu mengharap kita layak ke 3 round selepas dua games match ini agak keterlaluan jika bersandarkan kepada persiapan HM dan Oman serta kedudukan ranking. Jika tak tercapai nanti, akan meroyan. Maki hamun semua orang, maka lebih baik buat masa ni, kita acu kasut ikut saiz sendiri dahulu, ain-ain kita serahkan kepada takdir, biar KPG dan pemain bersiap rapi dulu. Hingga setakat ini, secara realistiknya, Oman dilihat berkelebihan untuk menang di Muscat.